Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton agenda Awani. Baik, sekarang ini ekonomi agak mencabar dan pelbagai inisiatif diumumkan oleh kerajaan baru-baru ini dan sejak tahun-tahun yang lepas untuk membantu semua pihak, khasnya usahawan kecil atau PMKS. Kita sering berbincang berkenaan dengan ekonomi digital sudah lama, sejak bertahun lalu. Ramai yang sedar bahawa itu adalah satu inisiatif yang sangat penting. Dan ini diingatkan lagi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pembentangan belanjawan 2024 baru-baru ini, di mana antara lain beliau menekankan usaha atau matlamat kerajaan untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai hub industri digital bagi Asia Tenggara menjelang tahun 2030. Matlamat itu sudah ada, tapi apa cabaran untuk kita mencapainya dan memastikan tidak ada PMKS yang tercicir? Hari ini saya disertai oleh 3 orang tetamu dalam studio Astro Awani. Cik Yusman Amran adalah Ketua Unify Business. Cik Abdullah Sani Muhammad adalah Pengarah Kanan Pembangunan Industri atau Senior Director for Industry Development untuk MCMC, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, dan juga usahawan dan pengasas bersama Mama Best Food Sabah, Cik Atirah Abdul Razak. Salah seorang usahawan yang mempunyai kisah kejayaan yang agak menarik berkenaan dengan pendigitalan perniagaan ini. Kita mahu dengar sedikit cerita itu. Tapi sebelum itu, saya mahu pergi ke Cik Yusman lebih dahulu. Cik Yusman, kenapa usahawan PMKS ini perlu transformasi perniagaan mereka? Terima kasih Luqman dan Awani kerana menjemput Unify Business pada hari ini. Kita lihat kepada 3 faktor utama. Ya, Luqman, kita tengok dari segi persaingan perniagaan yang semakin sengit. Ya, bukan hanya dalam domen tempatan, malah peniaga-peniaga daripada luar negara juga berniaga di Malaysia. Yang kedua, kita lihat dari segi pasaran dan kehendak pelanggan yang berubah. Ya, di sinilah kita nampak keutamaan dari segi pengalaman pelanggan, cara interaksi dengan mereka juga berubah. Dan yang ketiganya, kita lihat dari segi tekanan kos operasi. So, bila SME atau PMKS ini perlu mengatasi cabaran-cabaran ini, salah satu pembolehnya atau enablernya adalah teknologi digital, ya, inovasi. So, kita tahu bahawa teknologi digital ini mampu pertama untuk meningkatkan jangkauan pasaran kepada PMKS ini, ya, melalui platform e-hub, e-dagang dan sebagainya. Kemudian dia juga boleh meningkatkan lagi produktiviti PMKS. Ya, dahulunya mungkin satu pelayan di restoran boleh hanya layan 5. Sekarang ini dengan teknologi digital, kita sebagai pelanggan hanya QR code, ya, scan dan juga memesan pesanan dan juga membayar apa yang kita pesan. Dan saya ke restoran mamak pun tertarik dihantar oleh robot itu yang banyak kali kita nampak di restoran sekarang. Itu meningkatkan lagi ya produktiviti untuk peniaga PMKS. Dan ketiganya, interaksi yang lebih baik. Ya, kita pelanggan pun berubah. Ya, kita mahukan informasi yang lebih cepat dan tepat. Inilah yang saya rasa kenapa usahawan-usahawan PMKS ini kena bergerak ke arah yang lebih digital supaya mereka lebih kekal relevan untuk tingkatkan lagi perniagaan mereka. Dan kena bergerak dengan pantas, selaras ataupun selari dengan arus transformasi digital yang bergerak agak pantas di peringkat global. Ya. Dan 77% PMKS di Malaysia masih di peringkat asas digital. Itu adalah data terbaru. Cik Sani, mengapa? Okay, melalui pihak MCMC kita telah mengenal pastilah ada beberapa faktor, tapi 3 yang paling utama adalah yang kita nampak. Yang pertamanya adalah kadar literasi digital itu sendiri di kalangan PMKS dan juga di kalangan masyarakat. Seperti yang Cik Yusman dah terangkan tadi, digital ni mampu untuk meluaskan lagi jangkauan pasaran. Tapi apa yang kita nampak kat sini sebenarnya kadar literasi ni dia ada jurang di antara masyarakat di bandar dan juga di luar bandar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kos adaptasi digital itu sendiri. Yang kita nampak daripada pihak MCMC masih agak tinggi price pointnya. Terutama sekali lah selepas pandemik tempoh hari kan. So jadi PMKS masih terkesan lah. Jadi yang ketiganya ialah kita dapati masih banyak lagi kekurangan tenaga mahir digital, di mana ini bukan hanya berlaku di Malaysia tetapi berlaku di seluruh dunia juga kerana kepesatan
pertumbuhan sektor digital ni sendiri. Cabaran itu pelbagai tapi tak bermakna itu tidak boleh dijayakan, dan dengan pelbagai bantuan oleh kerajaan dan organisasi seperti Unify dan sebagainya, itu insya-Allah akan dipermudahkan. Tetapi saya ingin dengar daripada mungkin golongan atau individu yang sudah melalui proses itu, masih lagi mungkin melalui proses itu, tentang apa cabaran-cabarannya. Cik Atira, apa cabaran paling utama untuk adaptasi digital urusan-urusan perniagaan seharian ini? Okay, terima kasih Encik Lokman. Okey, sedikit latar belakang mengenai syarikat Mama Best Food. Okay, Mama Best Food ini adalah kilang mengeluarkan makanan frozen, ready to eat meal dan juga snacks. So, kami bermula sejak 2011 lagi dan diasas oleh ibu saya sendiri, iaitu Hajar Rozila Abdullah. Okay, ini adalah family business. So, pada mulanya kami perniagaan bermula dengan konvensional. Okay. Kita tiada kesedaran sebenarnya kepada pendigitalan. Meskipun pada tahun itu selepas tahun 2000 lah sudah kan, 2011. So sehingga MCO. So bila MCO kita tidak dapat bergerak keluar dan memenuhi permintaan di luar kawasan ataupun orang tidak sedar akan kewujudan Mama Best Food, dan disitulah kita bermula dengan kita punya social media. Okay. Cabaran kami adalah baru bermula, baru mengenali pasal ni digital. Mahu posting dekat Facebook mengenai kami punya produk-produk yang ada, dan disitulah kami punya cabaran, perlukah kita tambah staff atau tidak. Dan pada ketika ini saya andaikan perniagaan masih dilakukan di rumah pada hari-hari awal itu? Tidak. Kami sudah ada kilang. Oh, sudah ada kilang. Kilang. Tapi itu yang banyak kita dengar, kerana ramai peniaga, khasnya peniaga kecil, mereka memahami kepentingan untuk pendigitalan, digitalization. Tetapi apabila PKP dilaksanakan dan COVID muncul, pada ketika itu ramai yang dipaksa untuk berubah. Mahu atau tidak, mereka perlu berubah. Dan kita kadang-kadang perlukan paksaan itu untuk kita memastikan perubahan drastik dapat dilakukan. Tapi pada masa yang sama, sudah tentu organisasi kerajaan dan syarikat swasta juga perlu memainkan peranan untuk memberikan boost ini kepada peniaga kecil. Jadi saya mahu tanya kepada Cik Sani, bagi MC-MC, apa peranan untuk meningkatkan pendigitalan syarikat tempatan? Ya, terima kasih Encik Lokman. Daripada segi MC-MC, kita termaktub di bawah Akta Communication and Multimedia Act 1998. Jadi kita lebih menumpukan kepada aspek pengguna, consumer. Jadi daripada segi itu, apa yang MC-MC cuba lakukan adalah untuk mempercepatkan pendigitalan itu daripada segi penerima gunaan, iaitu digital inclusion. Jadi kalau kita tengok balik dalam landscape digital di Malaysia ni, kita nampak ada banyak agensi kerajaan yang lain telah memainkan peranan dalam digital transformation. Tetapi kita nampak ada kekurangan daripada segi digital inclusion. Jadi perbezaan dia di sini adalah, kalau kita boleh tengok, digital transformation tu ibaratnya seperti upstream. Jadi di mana SME boleh mengaplikasikan pendigitalan tersebut. Tetapi kita nampak ada kekurangan daripada segi digital inclusion, di mana rakyat untuk menerima guna pendigitalan itu secara keseluruhannya. Jadi di situlah peranan MC-MC adalah untuk memainkan peranan yang lebih lagi daripada aspek digital inclusion. Itu yang pertama. Jadi daripada sudut tersebut, sebab tu kita telah pun mengenal pasti beberapa sektor lah, di mana saya bersama rakan-rakan lain saya di pembangunan industri MC-MC, kita melihat ada beberapa sektor yang kritikal, terutamanya F&B, ya, di mana kita pun ada program cashless bersama beberapa kerajaan negeri. Keduanya adalah penjagaan kesihatan digital, di mana di sini kita bekerja sama dengan pihak-pihak telco lah bersama TM. Kita nampak peluang di mana penjagaan kesihatan digital ni dia ada banyak touch point, on the ground touch point, di mana klinik dan farmasi kalau boleh didigitalkan, dia boleh menjadi titik tolak, iaitu catalyst kepada pendigitalan sehingga ke lapisan masyarakat. Jadi kalau kita boleh tengok, pendigitalan tu lebih menyeluruh.
Jadi itu antara contoh-contoh peranan yang kita lakukanlah di MCMC melalui grant GDPM inilah, di mana kita nak melihat satu kerjasama strategik antara public-private partnership sehingga ke lapisan masyarakat. Bagaimana pula dengan Unify, Cik Ishman? Kerana pemahaman orang luar, layman lah, seringkali apabila mereka fikirkan Unify, mereka fikirkan jaringan internet dan fiber sahaja dan sebagainya. Tetapi difahamkan selaku rakan digital pilihan PMKS, Unify Business memberikan lebih banyak daripada itu. Jadi apa yang disediakan oleh Unify Business untuk membantu proses ini? Ya, topik ini sangat menarik ya. Orang tanya, kebanyakan rakyat tanya, apa lagi yang Unify Business boleh lakukan? Kita lihat dari segi kemahiran. Tadi Puan Atira cerita pasal saya nak guna tapi saya tak ada kemahiran. Banyak lagi yang Cik Sani juga mention tadi ya, pasal keadaan readiness, digital readiness di kalangan PMKS ini. Oleh itu, Unify Business menerapkan 3 teras sokongan. Teras sokongan pertama adalah dari segi penyelesaian digital. Macam Lokman cakap, bukan sahaja untuk jalur lebar tetap, malah kita juga menyediakan Unify 5G yang mana memberikan perkhidmatan mobile. Di situ juga kita memberikan penyelesaian pemasaran digital. Macam Atira, menolong Atira contohnya mengadakan pemasaran digital yang lebih luas. Hanya bukan di Facebook, malah di Google juga. Dan ketiganya kita tengok juga bahawa PMKS ini, usaha PMKS, memerlukan data yang lebih selamat, disimpan di tempat yang selamat. Kita ada cloud storage dan juga kita sediakan juga penyelesaian cyber security, keselamatan cyber. Itu adalah apa yang kita berikan dalam segi penyelesaian digital kepada SME. Itu teras yang pertama. Teras kedua, ini bukan hanya penyelesaian, tapi bagaimana kita nak menyokong mereka menggunakan teknologi digital ini. So, sokongan tempatan adalah teras yang kedua. So, kita adakan 600 orang sebenarnya Unify Business pasukan di setiap negeri yang membantu PMKS. Dan mereka adalah bertauliah, dan kita ada juga kita punya TM Point ataupun sekarang ini dikenali sebagai Unify Store 85. Di Unify Store kita ada sudut SME Corner. Di situ kita tempatkan SME consultant untuk mereka berhubung, beri khidmat nasihat kepada PMKS. Dan teras yang ketiga yang sangat utama adalah bagaimana kita nak memupuk komuniti SME ini bekerjasama dan berkongsi tips-tips yang menarik. So kita adakan Unify Business Club. Unify Business mempunyai pelanggan 400,000 di seluruh negara, dan kita mengadakan program-program yang menarik untuk usahawan-usahawan yang berjaya berkongsi bagaimana mereka menggunakan teknologi untuk memajukan syarikat mereka. Dan Unify Business Club ini juga bekerjasama dengan agensi kerajaan seperti MCMC, MDEC, BSN, dan program contohnya Geran Digital PMKS Madani yang memberi geran sehingga RM5,000 untuk PMKS menggunakan perkhidmatan digital. Itu yang kita lakukan 3 teras utama Lokman untuk membantu PMKS memacu. Bukan hanya penyelesaian, malah sokongan tempatan dan juga komitmen untuk meningkatkan lagi komuniti SME di Malaysia. Ya, dan antara produknya adalah Cik Atira dan syarikat Cik Atira, kerana syarikat Cik Atira adalah salah satu PMKS yang berjaya mendigitalkan perniagaan. Soalan ini soalan yang mudah, tapi soalan cepu mas yang ditanya oleh ramai PMKS di luar sana. Apa rahsia kejayaan? Okey, macam saya mention tadi, kita bermula dengan social media, Facebook. Untuk info lebih lanjut adalah WhatsApp, melalui WhatsApp. So, bila kita tengok macam ni, kita jadi tidak bersistematik dan ekonomik. So, pada Januari yang lepas, saya diperkenalkan, saya join program Unify Business bersama Mara, okay, khusus selama 3 hari untuk memperkenalkan program produk-produk Unify Business yang disediakan, terutama sekali e-commerce hub. So Unify e-commerce hub sangat membantu kami, lebih-lebih lagi bila kami ada website sendiri, okay, untuk menunjukkan kami itu lebih stabil, orang lebih kenal. So untuk mendapatkan info lebih lanjut, mereka cuma Google kami untuk ke website kami sahaja. So mereka akan dapat semua info-info dengan lebih cepatlah
dan lebih tepat. So di sana yang saya nampak orang lebih kenal kami cepat. Dan untuk kongsi lagi dengan Cik Luqman, kami berjaya dari satu kotak ke satu kontainer. Order. Okey. Alhamdulillah, bagus. Tapi saya kira intisari nasihat itu adalah start simple. Start simple dengan alat-alat yang sudah ada di tangan anda seperti media sosial dan sebagainya. Betul. Cik Usman tadi ada berkongsikan berkenaan dengan geran digital PMKS Madani. Bagaimana usahawan lain yang ingin mengikut jejak langkah Atira dari satu kotak ke satu kontena boleh mendapatkan bimbingan Unify Business dalam mendigitalkan perniagaan mereka menggunakan geran digital ini? Yang pertama, kita adakan program yang dinamakan Untuk Bisnes Cemerlang. Ini physical program yang kita adakan di seluruh negara, 200 lokasi yang kita adakan, di mana kita punya SME Consultant akan berkongsi bagaimana PMKS boleh menggunakan teknologi digital ini untuk perniagaan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sediakan tadi Unify Store atau TM Point yang boleh dilawati oleh PMKS, berkunjung di sana dan berjumpa dengan kita punya SME Consultant untuk dapat khidmat nasihat. Ketiga, kalau tak sempat sangat, pergikah kita punya portal di ubc.unify.com.my untuk mendapatkan lebih maklumat melalui portal. Dan kalau tak sempat pergi portal, nak call, nak bercakap dengan SME Consultant, call 100. Kat situ kita premium lane. Kalau SME call, kita akan sambungkan kepada SME Consultant untuk menerangkan lagi bagaimana mereka boleh memohon untuk penyelesaian digital, termasuk juga geran padanan tadi. Saya ingin ke Cik Sani pula, apa daripada perspektif MC-MC, apa perancangan MC-MC untuk membantu usahawan tempatan lebih berdaya saing? Ya, daripada segi MC-MC, kita lebih melihat kepada sokongan yang boleh kita berikan lah. Macam kita ada banyak rakan strategik, antara contohnya adalah TM. Kita melihat bahawa GDPM ni adalah salah satu daripada usaha whole of government, seperti yang telah tertulis dalam National Health White Paper. Mana di situ kita nampak ia adalah usaha berterusan daripada kerajaan lah untuk membantu usahawan-usahawan di dalam Malaysia keseluruhannya. Jadi atas dasar itu MCMC telah pun mengambil inisiatif untuk bekerjasama dengan melangkaui rakan strategik melalui Malaysia Medical Association dan juga Malaysia Pharmacy Society, di mana kita berharap di mana usaha ini dapat diteruskan hingga ke akar umbi. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga nak memberi maklum bahawa sebagai MCMC, kita sebuah agensi kerajaan, kita juga mempunyai 911 cawangan pusat ekonomi digital seluruh negara. Macam TM mempunyai 600 ejen di seluruh negara. Kita mempunyai 911 cawangan PEDI lah kita panggil kan. Di mana ianya boleh memberi akses yang lebih kepada masyarakat luar bandar dan juga masyarakat miskin bandar yang selalu dipinggirkan. Jadi apa yang kita nak cuba sampaikan di sini ialah ia adalah satu touch point supaya akses kepada pendigitalan dapat dimudahkan. Dan yang ketiganya, kita juga ingin ialah berkongsilah di mana melalui rakan strategik di antara kerajaan negeri, kita juga bekerjasama dengan agensi-agensi yang terlibatlah. Sebagai contoh, di antara program kita yang lain melalui Felda contohnya, melalui MPOB contohnya, kita juga ada melaksanakan program-program untuk membudayakan digital first society kita panggil, supaya kita boleh mempercepatkan lagi pendigitalan ke akar umbi. Baik, kita ada kira-kira 5 minit lagi tinggal dan saya nak berikan soalan terakhir kepada semua panelis, soalan yang sama. Saya mau kekal saja dengan Cik Sani dahulu. Jadi akhir sekali, apa usahawan Cik Sani dan MCMC kepada usahawan PMKS di luar sana? Yang pertamanya, usaha yang lebih tersusun adalah diperlukan pertama. Jadi di sini rasanya inilah kerjasama yang kita cuba nak sampaikan di mana MCMC dan juga pihak TM dan telco-telco yang lain di bawah grant GDPM ini. Itu pertama. Keduanya, mungkin inisiatif daripada PMKS itu sendiri
untuk ialah mencari inisiatif di mana dia boleh mendapatkan macam contoh dia, grant ni bukan satu. Kerajaan ada beberapa jenis grant yang telah tersedia. Jadi ada beberapa agensi yang lain jugalah yang juga memberikan grant yang sama. Jadi yang keduanya mungkin inisiatif daripada PM CARES itu sendirilah. Dan yang ketiganya daripada segi masyarakat itu sendirilah, macam saya nak balik pada kadar literasi digital itu sendiri. Di mana ini adalah satu aspek yang penting. Kalau kita boleh tengok balik macam mana negara maju, kenapa dia boleh maju daripada segi pendigitalan, ialah it's not just about push factor, it's also about the pull factor. Jadi di situlah kadar literasi digital yang perlu dipertingkatkan lagi, di mana MCMC akan memberikan peranan yang lebih sikit daripada sudut tersebutlah. Baik. Cik Atira, nasihat kepada usahawan di luar sana? Okey. Trending masa kini, digital sangat perlu. Okey. Ia sangat membantu dalam perniagaan kita. Bukan kata kita lupakan konvensional, tetapi balancekan dengan kita punya digital untuk mengembangkan perniagaan kita. Isman. Ya, saya tengok dari 3 aspek yang saya boleh kongsikan kepada semua usahawan PM CARES. 3 aspek ini, pertama dari segi mindset. Itulah punya mindset yang ingin berubah, berinovasi menggunakan teknologi digital. Itu yang pertama, mindset kena berubah ke arah itu. Kedua, dari segi toolset. Toolset ini adalah semua digital, penyelesaian digital yang kita berikan. Tapi toolset ini penting untuk ada 3 aspek. Aspek yang ketiga, iaitu skill set. So kalau tak ada skill untuk menggunakan toolset, dia tak akan ke mana. So saya berharap supaya semua PM CARES di luar sana tingkatkan kemahiran kita, gunakan inisiatif yang diberikan oleh kerajaan untuk meningkatkan lagi perniagaan kita, kerana kita tahu PM CARES merupakan nadi ekonomi negara kita. Ya. Jadi ikhtiar sendiri itu juga penting, seperti yang disebut oleh Cik Sani tadi. Perlu ada pull factor saja, bukan push factor. Baik, terima kasih Ketua Unify Business Cik Yusman Amran, Cik Abdullah Sani Muhammad, Pengarah Kanan Pembangunan Industri untuk MCMC, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, dan juga Cik Atira Abdul Razak, usahawan dan pengasas bersama Mama Best Food di Sabah. Terima kasih kepada anda menonton agenda awal ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.